Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Tuan-puan yang saya muliakan, selamat datang ke channel Ustaz Taqiyuddin dan Cikgu Adiana. Terima kasih diucapkan kerana sudi melayari channel saya ini. Tuan-puan boleh view video-video yang saya sediakan. Jangan lupa untuk subscribe agar memberi semangat dan motivasi kepada saya untuk meneruskan perkongsian video-video yang akan datang. Pada kali ini saya ingin berkongsi video yang terbaru. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan bagi subjek pengajian Islam MPU 2312 Diploma College Vocational. Tajuk yang ke-6 Syariah Islam. Subtopik yang kedua 6.2 Kepentingan Syariah dalam Kehidupan. Baik, untuk pertama marilah sama-sama kita madah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan kita dalam pelajaran dan diberikan kefahaman. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus masuk kepada isi pelajaran kita pada kali ini, iaitu kepentingan syariah dalam kehidupan. Pertama, untuk mendidik manusia. Hakikatnya kehidupan manusia tidak terlepas dari ujian dan dugaan sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia dengan ujian, pelbagai ujian yang Allah beri dalam kehidupan. Khususnya hari ini, ujian yang besar iaitulah
pandemik COVID-19. Sebahagian dari program pendidikan dalam Islam iaitu melalui ibadah. Amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah ini memainkan peranan mendidik manusia supaya menjadi ahli masyarakat yang berguna dan memberi manfaat kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-110 yang mensyariatkan hamba-Nya agar menunaikan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, masih lagi menjelaskan berkaitan dengan untuk mendidik manusia. Jadi huraian ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kefarduan dan kewajipan kepada kita untuk melaksanakannya. Yang kedua, iaitulah syariat sebagai perisian problem solving, penyelesaian masalah dalam kehidupan. Syariat Islam merupakan satu peraturan yang bersifat universal dan global, yakni syumuliyah. Ia merangkumi seluruh bidang keperluan manusia yang meliputi aspek hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Syariah memelihara 5 tunjang yang menjadi pokok dan asas utama dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan seluruh umat manusia, iaitu khamsah dururiyah yang telah kita bicarakan dahulu, iaitu pertama menjaga agama, menjaga nyawa, akal, maruah dan harta. Syariat Islam digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu perkara itu wajib, harus, sunat, makruh ataupun haram dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjernihkan kekeliruan yang melibatkan bab-bab agama agar setiap perkara yang dilakukan mendapat keredaan Allah dan demi kemaslahatan manusia. Penghayatan yang kedua ini juga amat berkaitan dengan perhubungan masyarakat, terutamanya dalam hubungan menjaga hak asasi manusia dan tidak mencerobohinya. Jika berlaku pencerobohan, maka hukuman tertentu menantinya. Seterusnya yang ketiga, sebagai penegak keadilan. Firman Allah dalam suratul Hadid ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Jadi yang ketiga adalah untuk menegakkan keadilan dalam
kehidupan umat manusia. Yang keempat, syariat Islam adalah untuk memperjelaskan lagi segala garis panduan yang telah termaktub dalam Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran. Tujuannya adalah bagi memudahkan umat manusia untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai hukum-hukum syarak berdasarkan dalil dan hujah yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadilan dalam Islam adalah bermaksud mengambil hak dari orang zalim dan meletakkannya kepada orang yang dizalimi dan tertindas. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam suratul Maidah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Shadaqallahul Azim. Maksudnya, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak berlaku adil kepada sesiapa pun, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Baik, demikian 4 perkara kepentingan syariah dalam kehidupan. Kita tengok kembali satu persatu, iaitulah yang pertama, untuk mendidik manusia. Yang kedua, syariah sebagai perisian problem solving, penyelesaian masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai penegak keadilan. Dan yang keempat, syariat Islam adalah untuk memperjelaskan lagi segala garis panduan yang telah termaktub dalam kitab Al-Quranul Karim. Maka demikian, para pelajar yang dikasihi sekalian, 4 kepentingan syariah dalam kehidupan kita umat manusia. Jadi Ustaz berharap agar para pelajar sekalian memahami untuk tajuk kita yang ke-6.2 ini, iaitulah kepentingan syariah dalam Islam agar dapat kita melaksanakan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dengan sebaiknya menurut acuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu, insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk tajuk 6.3. Jadi untuk kali ini kita tangguh dahulu untuk pertemuan kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.